Sana. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dalam dunia digital masa kini, kanak-kanak bukan sahaja bermain di taman permainan sebenar, tetapi juga di pertaman permainan maya. Telefon pintar, permainan dalam talian dan media sosial sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Namun, di sebalik keriangan ini, wujud bahaya yang tiada kelihatan, iaitu jenayah cyber. Lantaran itu, kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Jacinta dan Ki akan bersama mengguna dan mengaplikasikan modal edit dalam pengajaran topik jenayah cyber. Pertama, A, perkataan A adalah bagi perkataan analisis. Sebelum kita mengajar, kita perlulah mengenal pasti tentang profil murid dahulu. Dan murid yang kita akan ajar adalah murid daripada tahun 6 bijak, sebanyak 15 orang. Semua murid ini berumur 12 tahun dan mempunyai tahap perkembangan formal iaitu mampu berfikir abstrak dan menilai isu sosial. Murid-murid ini mempunyai pengalaman yang sedia ada dengan mereka merupakan generasi digital yang biasa dengan telefon pintar, komputer ribet dan aplikasi media sosial. Oleh itu, gaya pembelajaran bagilah murid tahun 6 adalah melalui bentuk visual, bentuk auditorik dan bentuk kinestik. Di sini, melalui fasa analisis, kita dapat mengenal pasti keperluan murid-murid. Kanak-kanak sekolah hari ini sangat terdedah kepada penggunaan gadget dan internet, tetapi masih kurang kesedaran tentang bahaya jenayah cyber. Mereka mudah percaya tawaran palsu, gemar berkongsi maklumat peribadi tanpa kawalan dan tidak tahu cara melapor kes buli cyber. Oleh itu, Pendidikan Moral KSSR menetapkan 3 objek utama pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Dengan murid dapat mengenal pasti contoh jenayah cyber dan menganalisis kesan perbuatan tersebut terhadap diri dan masyarakat. Selain itu, murid juga dapat memilih dan mengamalkan tindakan moral yang betul berdasarkan nilai KSSR. Seterusnya, kita akan pergi ke fasa kedua, iaitu fasa desain, iaitu reka bentuk. Di sini, guru akan merancang strategi PDP berdasarkan hasil pembelajaran KSSR. Dan di sini, pendekatan utama yang kita pilih ialah konstruktivisme, iaitu memberi peluang kepada murid untuk memahami kefahaman sendiri melalui pengalaman dan penerokaan, bukan sekadar menerima maklumat secara pasif. Murid akan digalak berfikir, membuat keputusan serta menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar mereka. Dalam masa yang sama, guru turut mengintegrasikan kaedah gamifikasi dan simulasi kerana kanak-kanak lebih aktif, seronok dan suka terlibat apabila pembelajaran menyerupai permainan ataupun situasi dunia sebenar. Oleh itu, gamifikasi juga membolehkan murid berasa seolah-olah mereka bermain sambil belajar. Dengan gabung dua pendekatan ini, murid bukan sahaja mengetahui tentang jenayah cyber, tetapi juga menghayati nilai moral seperti tanggungjawab, disiplin, dan berhati-hati dalam membuat keputusan. Seterusnya, saya akan serahkan bahagian aktiviti dirancang kepada Jacinta. Okay, thank you all. Dan sekarang saya akan terangkan aktiviti yang dirancang dalam fasa desain reka bentuk. Okay, murid-murid akan berinteraksi dengan chatbot, yaitu chatbot simulasi untuk memaparkan senario maya seperti untuk menerima message WhatsApp palsu untuk meminta maklumat peribadi atau foto yang mencurigakan. Yang ini adalah untuk melatih pelajar membuat keputusan moral dan juga memahami risiko jenayah cyber seperti phishing. Yang kedua ialah poster moral digital. Pelajar akan menghasilkan satu poster dengan menggunakan alat seperti Canva
untuk memaparkan langkah pencegahan jenayah cyber seperti gunakan kata laluan yang kuat atau jangan sebarkan berita palsu. Dan ini boleh mengukuhkan nilai moral seperti nilai tanggungjawab dan integriti yang memerlukan pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan. Yang, ke, yang ketiga ialah perbincangan kumpulan. Pelajar boleh berbincang dalam kumpulan yang kecil, macam 4 hingga 5 orang tentang kesan jenayah cyber terhadap mangsa, seperti kesedihan akibat buli cyber atau kehilangan wang akibat penipuan. Dan juga boleh membantu mereka untuk mengenal pasti nilai moral yang dilanggar seperti hormat dan jujur. Oke, bagi yang ketiga, nilai penilaian dirancang. Penilaian dirancang terhadap 3 kandungan, yaitu kuis digital, refleksi kendiri, dan penilaian guru. Bagi kuis digital iaitu macam Google Form atau Kahoot, yang ini mengandai soalan senario seperti betul atau salah. Dan ini adalah untuk menguji pemahaman pelajar tentang jenis jenayah cyber dan juga langkah pengecahan dia. Bagi yang refleksi ke diri murid, murid akan menulis atau merekam suara mereka tentang pembelajaran mereka, seperti saya belajar untuk tidak kongsi kata laluan. Ah, yang ini juga untuk mengaitkan dengan pengetahuan jenayah cyber dengan nilai moral dan juga pengalaman harian. Bagi penilaian guru yang melalui perbincangan kelas, yaitu guru perlulah memerhatikan perbincangan kumpulan untuk menilai sejauh mana pelajar memahami kesan jenayah cyber dan dapat mengaitkannya dengan nilai moral seperti hormat dan integriti. Okay, next. Dan sekarang saya akan terangkan development, yaitu bahagian development yang juga dicakap sebagai pembangunan. Yang ini bertujuan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang kami singkatan dalam BBM, digital, yang reliable, kreatif, dan interaktif untuk menyokong strategi PDP dan objektif pembelajaran. Terdapat 3 kandungan dalam development, yaitu BBM digital yang dibina, integrasi teknologi inovatif, dan juga kriteria bahan. Bagi yang BBM digital yang dibina, kami akan menggunakan poster infografik jenayah cyber. Yang ini direkam menggunakan Canva dengan visual yang konteks, yaitu warna merah untuk mendedahkan jenayah cyber dan hijau untuk tindak laku yang betul. Dan juga boleh mengandungi fakta yang ringkas seperti phishing adalah cubaan mencuri maklumat pribadi. Yang ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat secara visual dan ini boleh membantu murid untuk mudah diingati. Yang kedua ialah kuis gamifikasi seperti Kahoot atau kuis yang digunakan. Yang ini kuis boleh mengantongi soalan berasaskan senario yang seperti apakah tindakan terbaik jika rakan Anda dihina di media sosial. Dan ini juga bertujuan untuk menguji pemahaman pelajar secara interaktif dan mendorong. Terdapat kad di refleksi digital seperti Padlet dan Google Form boleh digunakan dalam kelas. Murid akan menjawab soalan refleksi seperti apakah yang saya pelajari tentang keselamatan digital atau bagaimanakah saya boleh mengamalkan nilai tanggungjawab di alam maya. Dan ini adalah untuk menggalakkan pelajar mengaitkan pembelajaran dengan nilai moral dan juga pengalaman harian. Sekarang saya akan terangkan integrasi teknologi inovatif, yaitu wow factor. Terdapat AI, VR, AR, gamifikasi, dan juga Google Classroom digunakan. Bagi AI, yaitu chatbot yang simulasi kes jenayah cyber memberi senario realistik seperti mesej penipuan dan menyesuaikan soalan berdasarkan pilihan pelajar. Bagi AI, kad interaktif yang memaparkan animasi 3D seperti kesedihan mangsa buli cyber. Ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar melalui visualisasi yang interaktif. Bagi yang gamifikasi yaitu Kahoot Kahoot ini interaktif dengan elemen permainan seperti papan markah dan juga kesan bunyi untuk memotivasikan pelajar menjawab soalan dengan cepat dan tepat.
Kami juga akan menggunakan Google Classroom yang untuk menimpan PPN kami seperti poster, kuis, dan video, dan juga menghasilkan kerja pelajar yang membolehkan pelajar mengakseskan bahan dan mengulang kaji di rumah. Bagi yang sekarang saya akan terangkan kriteria bahan. Yang pertama ialah relevan. Bahan direka berdasarkan senario dunia nyata yang dekat dengan kehidupan pelajar, seperti menerima mesej mencurigakan di WhatsApp. Yang kreatif ialah kami akan menggabungkan teks gambar yang berwarna-warni dan juga animasi dalam poster, video, dan juga permainan Scratch untuk menarik perhatian pelajar. Dan bagi yang interaktif pula, pelajar akan terlibat secara aktif melalui kuis Kahoot, permainan Scratch, chatbot simulasi, dan perhasilan poster. Yang ini juga untuk menarik perhatian mereka. Sekarang saya akan serahkan bahagian kepada He. Oke, terima kasih Cinta. Sekarang saya akan terangkan tentang fasa I, yaitu implementation. Oke, yang pertama yaitu set interaksi. Guru menayangkan video Casperry Cyber yang relevan dengan kehidupan murid. Tujuan ini adalah untuk menarik perhatian murid, menimbul rasa ingin tahu murid dan mencetuskan persoalan tentang kepentingan menjaga etika serta keselamatan dalam penggunaan teknologi. Seterusnya ialah langkah satu, yaitu aktiviti utama. Beri berinteraksi dengan chatbot simulasi yang memberi situasi berkaitan jenayah cyber. Murid perlu memilih tindakan murid yang bodoh, contohnya menolak permintaan orang asing yang mahu nombor telefon mereka. Aktiviti ini dapat melatih kemahiran murid-murid membuat keputusan berdasarkan nilai moral. Langkah kedua yaitu aktiviti kumpulan. Murid akan dibagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan mereka akan berbincang dalam kumpulan dan menarikkan akibat yang mungkin berlaku jika seseorang tersalahkan dalam jenayah cyber. Contohnya seperti kehilangan wang, maklumat pribadi bocor, atau menjadi mangsa buri. Perbincangan ini menggalakkan pemikiran kritis dan kolaborasi. Seterusnya ialah langkah ketiga, yaitu pengukuhan. Sebagai pengukuhan, murid akan menghasilkan poster digital yang bertajuk Cara Elak Jenayah Cyber melalui Google Classroom. Aktiviti ini dapat membantu murid mengekspresikan kreativiti sambil mengukuhkan kefahaman tentang langkah pencegahan. Yang terakhir ialah penutup. Guru membuat rumusan dengan mengkaitkan semula dengan nilai KSSR seperti tanggungjawab, berhemat tinggi, dan berdisiplin. Hal ini dapat menekankan kepentingan mengamalkan nilai moral dalam dunia digital dan kehidupan harian. Seterusnya, saya akan terangkan tentang fasa E, yaitu evaluation. Dalam evaluation ini, kumpulan kami bagikan dia kepada dua, yaitu kaedah penilaian dan penambahbaikan. Yang pertama yaitu pemerhatian. Semasa kuis dan minigame, murid dapat memahami tindakan betul atau salah. Melalui kaedah ini, guru-guru dapat mengenal pasti sama ada murid memahami tindakan yang betul atau salah dalam situasi jenayah cyber tersebut. Kedua, ialah refleksi. Murid dapat mengkaitkan nilai moral dengan kehidupan harian, yaitu murid dapat menilai semula pengalaman pembelajaran dengan mengkaitkan nilai moral yang dipelajari kepada kehidupan seharian. Contohnya, murid menyadari kepentingan menjaga kerahasiaan maklumat pribadi dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, yaitu kuis digital. Skor atau markah murid daripada kuis digital menjadi indikator tahap kefahaman. Guru boleh mengenal pasti murid yang sudah menguasai topik
dan murid yang masih memerlukan bimbingan tambahan. Sekarang saya akan terangkan penambahbaikan. Yang pertama yaitu menambahkan contoh yang lebih tentang case realistik seperti case penipuan e-wallet atau mesej palsu yang meminta maklumat pribadi. Hal ini dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Dan kedua, yaitu tambah elemen gamifikasi untuk menarik minat murid. So, menggunakan seperti rencana pencapaian, papan skor atau sistem ganjaran maya dalam aktiviti pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan juga minat murid untuk terlibat secara aktif. Yang terakhir, yaitu mewujudkan aktiviti lanjutan seperti projek kumpulan, yaitu cita poster anti jenayah cyber. Aktiviti ini dapat menggalakkan kerjasama kreativiti serta penghayatan nilai moral dalam kehidupan sebenar. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.